Tuan-tuan pakat-pakat baca Quran ni. Nah. Tuan-tuan kalau kita tak bawa Quran sebiji macam ni, Quran kan nampak ni dia besar. Tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi dalam handphone kita pun kita dah boleh letak dah. Ya. Kita boleh letak apa ni Al-Quran duk dekat mana-mana, entah sambil kita tunggu apa tak tahu, kita baca satu muka ataupun kita baca setengah muka, tapi mau tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ni siapa-siapa pun boleh buat benda ni. Orang kecil, orang besar, orang tua, orang pakai jubah, orang pakai t-shirt ke, siapa pun juga. Buka Al-Quran dia baca. Tuan-tuan, الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat sama-sama hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf, iaitulah kefahaman terhadap ilmu tasawuf ini. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata yang ketiga adalah as-sahru, iaitulah dia berjaga pada waktu malam.
Dan ni yang ketiga. Setelah kita membicarakan orang yang nak menyucikan diri dia kepada Allah Ta'ala, bila mana dia nak jadi orang saleh, maka yang pertama hendaklah dia dawam az-zikr. Hendaklah dia senantiasa dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah dia jaga perut dia, al-ju'u, maka hendaklah dia berlapar sedikit. Dan tujuan dia berlapar ini adalah supaya nafsunya itu dapat dikawal, supaya nafsunya itu dapat ditundukkan pada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengurangkan sedikit makanan itu, yang tujuannya adalah untuk mendidik hawa nafsu, agar hawa nafsu tunduk dengan apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang ketiga pada malam ni adalah as-sahru, iaitu hendaklah dia berjaga pada waktu malam. Tuan-tuan, sebelum kita terang yang ketiga ni, kalau kita tengok semua yang kita baca ni, ianya adalah jalan-jalan kepada penyucian hati kita kepada Allah Ta'ala, supaya hati itu dia layak menerima hidayat daripada Allah, supaya hati itu dia kuat, dorongannya kuat untuk melakukan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok benda-benda yang kita sebut ni, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, orang kalau dia nak jadi baik, dia kena ada benda ni. Kalau dia tak buat benda ni, maka dia tak mencapai kebaikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah Ta'ala. Mujahadah maknanya dia berlawan dengan hawa nafsu, lalu dia melakukan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kalaulah dia tak melalui proses ini, dia tak buat zikir, kemudian dia tidak menjaga makan dia, kemudian dia tak jaga pada waktu malam dia, dan tuan, maka dia tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala jalan-jalan untuk kebaikan tersebut. Jadi yang kita sebut ni semuanya adalah memerlukan kepada mujahadah. Dan tuan, dia perlu kepada energis, dia perlu kepada tenaga. Dia lawan hawa nafsu, kemudian dia melakukan amal-amal saleh kepada Allah Ta'ala, sehinggalah dia berasa letih. Maka Allah Ta'ala janji pada waktu tu, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk kepada dia akan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dia kata as-sahru, maka hendaklah dia berjaga pada waktu malam. Dan yang dikehendaki berjaga pada waktu malam ni apa dia? Dia kata wa yaqsidu bis-sahri qiyamul laili bil ibadati min salatin wa zikri lillahi ta'ala. Dan tuan, tu yang dikehendaki bangun pada waktu malam. Bangun waktu malam, kalau tengok bola tak kira. Dan tuan, bangun pada waktu malam, kalau dia buat benda-benda lain yang tu tak kira. Melainkan kalau dia buat kebaikan, ada dia punya pahala pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dikehendaki bangun malam ni, dia berjaga pada waktu malam, tujuannya apa? Qiyamul lail. Hendaklah dia menghidupkan malam-malam dia dengan solat-solat sunat, kemudian dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pergunakanlah sebahagian daripada malam kamu, kata Allah Ta'ala. Dan satu perintah Allah Ta'ala, bila sampai pada waktu malam, pergunakan sebahagian daripada malam setelah daripada mana kita berehat pada waktu malam ni. Dan malam untuk kita rehat, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan waktu malam untuk kamu libasa, untuk kamu berehat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi sebahagian masa malam kita guna untuk rehat, kemudian sebahagian malam lagi yang ni disuruh oleh Allah Taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebahagian daripada malam kamu gunakan untuk kamu berdiri melakukan salat-salat sunat, salat-salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu malam. Dan waktu malam ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail ma'dubatus salihin, kata Nabi. Bangun pada waktu malam ianya adalah amalan ataupun kita kata kebiasaan bagi orang-orang saleh. Dan orang-orang saleh, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan pada sisi Allah Ta'ala, kebiasaan mereka yang mereka tak akan tinggal adalah qiyamul lail. Dia menghidupkan waktu malam dia. Dan Masya Allah, waktu malam ni dia adalah waktu yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Jamalul Lail rahimahullahu taala, dia sebut, waktu malam ni pasal apa dia begitu istimewa? Kerana pada waktu itu orang lain lena. Dan bayang tengok, pada masa tu orang lain semua lena, orang semua tidak. Tiba-tiba ada satu dua orang, tak ramai. Kerana waktu malam ni waktu memang orang akan lena, orang akan tidur. Dia tak ramai. Tak ramai yang bangun untuk sembahyang, tak ramai yang bangun untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, tak ramai yang nak merintih pada waktu malam. Dan kerana tu orang-orang yang bangun pada waktu tu adalah orang-orang yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah Taala. Mudah-mudahan apabila kamu bangun malam, kata Allah Taala, maka kamu dibangkitkan dengan kedudukan yang terpuji, kata Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, orang yang bangun pada waktu malam ni, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala bagi kepujian kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keistimewaan kepada dia. Dan orang ni diberikan kebaikan yang begitu banyak oleh Allah Ta'ala. Dan tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Dan orang yang bangun pada waktu malam ni, satu dia ma'dubatus salihin. Dia kebiasaan orang-orang saleh, dia akan bangun pada waktu malam. Dan cuba pergi carilah, mana ada orang saleh yang dia tak bangun pada waktu malam. Dia mesti bangun. Pasal apa? Kerana pada waktu itu adalah waktu Allah Subhanahu wa taala dia sangat mendengar kepada hamba-hamba dia. Pada waktu itu diberikan rahmat yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu waktu sepertiga malam ni, orang saleh dia pasti akan bangun untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Taala puji. Dan tengok Allah Taala kata apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini cerita orang yang bangun pada waktu malam.
Allah rakamkan dia di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Quran ni bila sebut Quran kita dah rasa apa-apa dah. Tuan-tuan, Nabi SAW dia sebut apabila salah seorang daripada kita baca Al-Quran fa'ansitu, maka hendaklah mereka itu diam, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa yang kena diam ni? Kerana kemuliaan yang ada pada Al-Quranul Karim. Ianya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama kata, siapa-siapa yang berasa dia nak berkomunikasi dengan Allah Taala, siapa-siapa yang berasa dia nak bersembang dengan Allah Taala, dan tuan dia nak bermunajat dengan Allah Taala, dekat mana tempat dia? Dan tuan, salah satu daripada tempat kita nak cakap dengan Allah Taala ni adalah daripada qiraatul Quran. Ianya adalah daripada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan begitu mulianya Al-Quranul Karim ni, sehingga Nabi SAW menyebut orang-orang yang senantiasa dengan Al-Quran. Tuan-tuan, pakat-pakat baca Quran ni. Tuan-tuan, kalau kita tak bawa Quran sebiji macam ni, Quran kan nampak ni dia besar. Dia besar. Tuan-tuan, jadi dalam handphone kita pun kita dah boleh letak dah. Kita boleh letak apa ni Al-Quran, duduk dekat mana-mana, entah sambil kita tunggu apa tak tahu, kita baca satu muka ataupun kita baca setengah muka, tapi mau tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ni siapa-siapa pun boleh buat benda ni. Orang kecil, orang besar, orang tua, orang pakai jubah, orang pakai t-shirt ke, siapa pun juga. Buka Al-Quran, dia baca. Tuan-tuan, dia baca satu muka ataupun dia baca separuh muka. Kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat besok, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada dia. Tuan-tuan, Al-Quran akan tolong dia. Kata Nabi SAW, Quran ini dia boleh jadi dua perkara kepada orang yang membaca dia. Dan tuan, yang pertama, sama ada nanti dia akan berhujjah kepada kita, ataupun yang kedua, dia akan berhujjah bagi pihak kita. Dan tuan, maknanya dia akan jadi penolong kepada kita. Subhanallah. Dan tuan, ini kemuliaan yang ada pada Al-Quranul Karim. Ustaz, suara tak sedap, Tuhan tak dengar suara. Ustaz, saya tak faham Quran, dapat pahala. Quran kalau dibaca walaupun dia tak faham makna, tuan-tuan, dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebut, tuan-tuan, ni kemuliaan Al-Quran. Kata Nabi SAW, siapa-siapa dia yang membaca Al-Quranul Karim satu huruf, maka dikira dengan 10 darjat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, setiap satu huruf yang dia baca tu, dia akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita pakat buatlah, beramallah. Tuan-tuan, ni kita bagi amalan-amalan ni kita pakat buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, daripada amalan ni lah nanti tuan-tuan akan dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, daripada amalan-amalan ni lah kita akan mendapatkan kesihatan tubuh badan. Tuan-tuan, daripada ibadat-ibadat inilah kita akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memanglah kalau kita cerita masalah di luar tu macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Masalah itu, masalah ini, masalah keuangan lah, masalah negara lah, masalah macam-macam. Dan kata Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, masalah-masalah itu tidak pelik. Dan tak pelik kita. Pasal apa?
Kerana masalah-masalah yang berlaku di atas muka bumi itu adalah sunnatullah. Ianya adalah peraturan Allah. Ianya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup ni memang masalah. Tuan-tuan, hidup ni memang masalah. Kerana tu Allah Taala sebut, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan juga hidup. Tujuannya adalah untuk uji kamu. Siapakah yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebahagian daripada ayat pula Allah Taala kata lebih jelas lagi. Allah Ta'ala kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami akan uji kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, kalau orang yang mengaji bahasa Arab, kan? Allah Ta'ala kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan tuan, ada nun dekat situ. Nun ni, nama dia adalah nun taukid. Maknanya apa? Dia nak berikan, kita kata, kesungguhan kepada ayat ni. Allah Ta'ala seolah-olah macam dia nak hapak dengan kita. Walanabluwannakum, hei manusia, kamu kena ingat, aku pasti akan menguji kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi masalah dunia ni dia memang tak pelik. Pasal apa? Kerana memang dia dijadikan ujian oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala beritahu jelas lagi, ketika mana kami uji kamu, kamu kena ingat Allah Ta'ala kata, bentuk ujian yang kami datangkan kepada kamu bisyarri bil khairi, ianya dalam bentuk kebaikan. Kami beri kebaikan kepada kamu, ujian daripada Allah Ta'ala. Duit banyak, ujian daripada Allah Ta'ala. Dapat naik pangkat, ujian daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, anak-anak semua berjaya, ujian daripada Allah Ta'ala. Badan sehat, ujian daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, ni bentuk kebaikan, Masya Allah. Dan tuan, dia ada satu lagi Allah Ta'ala kata wasyarr, dan kami akan uji kamu, kata Allah Ta'ala, dengan perkara-perkara keburukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi macam mana kita nak menangani semua ni? Dan tuan, adakah kita meratapi masalah itu? Dan tuan, tidakkah kita tahu bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Dan tuan, orang tak nampak ni, orang tak nampak. Orang ingat sembahyang, mayang habis. Dan tuan, orang tak nampak, orang ingat bila zikir habis. Dan tuan, orang tak nampak bila bangun malam habis. Malah mengantuk pula. Mengantuk tak boleh, tak boleh. Dan tuan, ulama menyebut, kalaulah perkara-perkara nikmat ni diberi nampak kepada manusia. Dan tu, kalau diberi nampak kepada manusia, kalau dibukakan hijab mata ni, dia nampak apa itu nikmat, dia nampak apa itu pahala, dia nampak apa itu dosa, dia nampak apa itu ancaman daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, maka nescaya dia akan meninggalkan dunia ni. Dia akan fokus kepada kehidupan akhirat dia. Dan tuan, jadi Masya Allah, tabarakallah. Amalan-amalan yang kita sebut ni, tuan-tuan, sebab itu saya sendiri pun bila mengajak ni, kita lebih mengajak kepada apa, macam mana cara kita nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang Allah suruh, yang Nabi ajak, kemudian yang disebutkan oleh para alim ulama, dan tuan, masalah itu dia akan selesai. Kita akan dapat keluar daripada sesuatu masalah itu. Dan tuan, Masya Allah, tabarakallah, ni kekuatan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut sifat mereka. Dan tengok Allah Ta'ala kata apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat kata Allah Ta'ala,
bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, la khaufun, mereka tu tak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, pasal apa mereka tak takut, pasal apa tak ada rasa duka cita? Allah terang ayat yang lain pula. Tuan-tuan, Allah Ta'ala terang pasal apa mereka tenang ya. Dan tuan, kerana Allah Ta'ala beritahu dah, ala bizikrillahi, ingat kata Allah, dengan kamu berzikir pada Allah, dengan kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, maka hati kamu akan tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok bagaimana pejuang-pejuang kita di Palestin misalnya. Tuan-tuan tengok, ada sebahagian daripada ibu-ibu ni bangga anak dia syahid pada hari ni. Bangga. Tak apa, aku tak kisah anak aku syahid pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bapa-bapa yang melihat anak-anak mereka mati, mereka bangga. Pasal apa? Mereka kata mereka ini mulia pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia bila balik pada Allah Ta'ala, hati tenang selalu. Bila balik pada Allah Ta'ala, maknanya dia tak fikir bila mati, mati kata. Tak ada. Mati itu adalah mati syahid, mati yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita ada masalah, kita akan kata apa? Inilah rencam dunia. Inilah ujian daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hati akan tenanglah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi. Ini hati orang-orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Keadaan hati dia macam tu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati mereka akan tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tak akan dapat keluar daripada ujian berat ini melainkan apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana tu, ulama-ulama tasawuf ini mereka berperanan menyucikan jiwa manusia supaya apa? Supaya jiwa itu tenang, supaya jiwa itu dia akan turun petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri dia. Baik. Jadi dia kata dekat sini, wa yaqsidu bisahri qiyamul lail, dan yang dimaksudkan dengan berjaga malam itu adalah qiyamul lail. Hendaklah dia bangunkan malam tersebut, hidupkan malam itu dengan apa? Bil ibadati, yaitulah dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Min salatin, daripada semayang. Wa zikri lillahi ta'ala, dan juga dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala puji pada orang yang bangun pada waktu malam ni. Kisah mereka diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaja'. Mereka jauhkan belakang badan mereka daripada tempat tidur. Tuan-tuan, kalau kita ni, kita lebih selesa atas tilam yang empuk, kita lebih selesa dengan bantal kita yang macam-macam jenis. Tuan-tuan, Nabi SAW, yang walaupun Nabi adalah orang yang berkemampuan, tuan-tuan, Nabi mampu, Nabi adalah orang yang senang, tetapi Nabi lebih memilih untuk tidur di tempat yang seadanya. Rumah Nabi hanya seadanya. Tuan-tuan, pasal apa semua perkara tu seadanya saja? Tuan-tuan, ini adalah kerana supaya kita tidak mudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita tidak mudah tenggelam dengan segala kenikmatan dunia. Tuan-tuan, sebab itu para ulama mereka begitu menitik beratkan soal berkenaan dengan kezuhudan ini. Tuan-tuan, mereka zuhud dengan dunia ni. Tuan-tuan, zuhud ni apa dia? Zuhud maknanya adalah
Dia tidak cinta kepada kehidupan dunia, satu. Kemudian yang keduanya, dia menyedikitkan apa yang diharuskan pada syarak. Dan maknanya dia ambil berpada-pada saja. Nah, berpada-pada. Kalau makan, berpada-pada. Kemudian dari segi kehidupan, berpada-pada. Dan tuan pasal apa? Kerana dia tak mau larut dan juga hanyut dalam kenikmatan dunia, sehinggalah meninggalkan segala keistimewaan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala puji, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka menjauhkan belakang mereka daripada tempat tidur mereka. Lalu yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufa wa tama'a. Mereka takut dengan Allah Ta'ala, kemudian mereka rasa tamak pada sisi Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, maka mereka infakkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bangun pada waktu malam itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu sedikit daripada waktu malamnya tidur, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, mereka menyedikitkan tidur pada waktu malam. Pasal apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Kerana pada waktu malam mereka beribadat pada Allah Ta'ala. Kemudian pada waktu pagi mereka itu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka ni pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang pada waktu malam mereka ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang bangun pada waktu malam, kata Nabi SAW, selain ianya adalah kebiasaan orang saleh, kemudian dia jadi apa? Muqarrabatun lirrabb, kata Nabi. Dia akan jadi kenderaan untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang bangun pada waktu malam ni, dia ada kenderaan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, macam mana mereka tak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika mana orang lain tidur, dia bangun pada waktu tu. Dan tuan, pada waktu tu dia munajat dengan Allah Ta'ala. Pada waktu tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang orang lain dalam keadaan lena. Dan tuan, ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mereka yang bangun pada waktu malam ni istimewa kerana pada waktu itu orang tidak lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dia bangun dan dia munajat pada Allah Ta'ala, dia bersembahyang dan juga dia nak kelebihan yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hadis disebut, wa fil hadithi, di dalam hadis disebut, rawa al-Bukhari wa Muslimun, dia kata telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal laili. Nabi itu adalah dia tidur pada awal malam. Dan sebab itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Tapi kita nak buat macam mana? Tuan-tuan, ni yang dikatakan sebagai fitnah akhir zaman. Tuan-tuan, di akhir zaman ni, kerana lepas Isyak, kita punya waktu kita masih lagi hidup. Tuan-tuan, makna hidup dekat sini, orang masih lagi beroperasi lagi. Masih lagi ada apa ni, ialah orang berjualan. Kemudian masih lagi beroperasi kedai itu, mall ini. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Kita sukar untuk tidur awal pada waktu malam ni. Tuan-tuan, kadang-kadang orang kalau tak ada buat apa pun, dia nyimbang dengan adik-beradik dia. Dia sembang dengan kawan-kawan dia. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW, dia lagu mana? Anna Nabi SAW kana yanamu awal al-lail. Mereka adalah Nabi SAW itu, dia tidur pada awal malam. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tidur pada awal malam ni? Wa yaqumu akhirahu fayusalli. Tuan-tuan, Nabi tidur awal bukan kerana dia nak mangkit lewat, bukan dia. Bukan kerana dia nak puas dalam tidur dia, tidak. Tetapi pasal apa? Kerana dia nak bangun pada akhir malam, fayusalli, maka Nabi SAW mendirikan sembahyang pada waktu tersebut. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi SAW dia bangun pada waktu malam sembahyang dan beribadat ni hatta waramat qadama, sehinggalah kedua-dua kaki Nabi jadi bengkak, kata Aisyah. Tuan-tuan, apa dia moral yang boleh kita ambil daripada perbuatan Nabi ni? Tuan-tuan, Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki dia. Sampaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia berasa pelik dengan benda ni. Ya Rasulullah, pasal apa kamu buat semua ni? Padahal dosa kamu yang lepas dan akan datang semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu dijawab oleh Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, apakah tak boleh aku nak jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Taala? Tuan-tuan, lalu ulama komen tentang perbuatan Nabi ni. Tuan-tuan, ulama kata apa? Ulama kata, kalau Nabi SAW yang telah dijamin syurga, kalau Nabi SAW yang telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi masih lagi bangun pada waktu malam, kemudian Nabi beribadah sampai bengkak kaki dia. Tuan-tuan, bagaimana pula halnya dengan kita? Tuan-tuan, bagaimana hal keadaannya dengan kita? Dosa banyak, kelalaian banyak, kemudian kita masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kena ada satu kesedaran, kalau Nabi pun dia bangun pada waktu malam ni, bagaimana pula keadaan kita yang hari-hari lalai dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, tidakkah kita berasa malu bila mana kita banyak kelalaian dengan Allah Ta'ala, banyak dosanya dengan Allah Ta'ala? Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan satu masa. Tuan-tuan, masa tu bila? Tuan-tuan, pengarang pada kitab ni dia sebut anna waqtas sahari, bahwasanya waktu pagi di sini, yaqsidu bihi as-sulusil yaqsidu bihi as-sulusul akhir minal laili. Dia kata, yang dikehendaki waktu pagi dekat sini adalah pada 1/3 malam. Tuan-tuan, 1/3 malam ni waktu bila? Tuan-tuan, kita subuh pada pukul 6. Kan? Kita subuh pukul 6 pagi. Tuan-tuan, kita tolak 1 jam daripada sini. Tolak. Dia kena bagi 3 dulu. Tuan-tuan, malam tu ada berapa jam? Bermula daripada tenggelam matahari
tengok ada berapa jam. Kemudian dia hendaklah dibahagikan kepada 3. Dapat 3 masa tu, buang 1 masa tu. Tuan-tuan, bila buang 1 masa ni, kita kira balik semula. Maknanya mula 1/3 malam bagi kita. Saya dah buat kira tadi. Di antara pukul 2 dan juga pukul 2:30. Itulah permulaan 1/3 malam. Jadi yang dimaksudkan malam, yang dimaksudkan pagi oleh pengarang pada kitab ni, dan apa yang disebut pada hadis, dan ianya adalah as-sulusul akhir. Ianya adalah pada 1/3 malam. Ini adalah waktu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi sampai bengkak-bengkak kaki, Nabi bangun pada waktu ni. Tuan-tuan, kita yang banyak lena apa semua sekali ni, jarang sangat kita mangkit waktu malam. Mujuklah ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu pun nak tunggu lambat lagi. 12, 1, 2, 3. Tuan-tuan, lebih kurang ada 3 bulan setengah lagi. Itu pun tak tahu kita dan ke tidak dengan Ramadan tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Tuan-tuan, maka kerana tu, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang nak menyucikan diri dia kepada Allah Ta'ala, dia akan buat perkara ni, as-sahru, iaitulah dia akan apa? Berjaga pada waktu malam. Kerana waktu malam ni dia ada rahmat yang begitu luas. Allah Ta'ala tengok pada hamba dia secara khusus. Bahkan ianya adalah kebiasaan, amalan kebiasaan yang dibuat oleh orang-orang saleh. Kerana itu, tuan-tuan, kita perlu berada padanya. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan amalan-amalan ni semua, ianya akan memberikan kebaikan kepada kita. Nanti insya-Allah, tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada perkara yang keempat, iaitu al-i'tizalu anin nasi. Hendaklah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu mengasingkan dirinya daripada manusia. Nanti kita akan ceritalah, tuan-tuan, nak asingkan diri ni macam mana, kan? Dia kena pi tengah laut ke? Ataupun dia kena pi tengah padang pasir ke? Ataupun dia kena khabat gunung mana ke? Tuan-tuan, nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan mengasingkan diri daripada manusia ni pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jam saya dah 8 suku. Dia lewat sikit. Ni baru 8:11, insya-Allah 8:12, kan? Tapi sebab dah kata nak berhenti tu, kena berhenti kan. Dia tak boleh tarik balik. Jadi cukup dulu setakat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.